Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, apabila kedengaran ayat tersebut dibaca, ketahuilah kita bahawa Ramadan yang sekian lama kita nanti-nantikan hari ini telah sampai pun, telah bertandang pun dan menjadi tetamu kita, dan mudah-mudahan kita dapat menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, insya-Allah ta'ala. Baik, tuan-tuan, untuk kali ini saya ingin membawa kepada tuan-tuan satu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ini, Nabi apabila di hujung Syaban, Nabi akan kumpulkan para sahabat dan Nabi akan berikan kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah hari ini kita sama-sama lihat apakah yang telah Nabi sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya juga dalam kehidupan kita sempena dengan Ramadan yang bertandang. Baik, saya bacakan terjemahan tuan-tuan sebab hadis ini panjang. Rasulullah SAW pada hari terakhir daripada bulan Syaban berkhutbah di hadapan kami. Maka beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang sentiasa besar lagi penuh keberkatan, iaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan." Yang ini kita ketahui tuan-tuan, yang kita namakan, kita panggil sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni tuan-tuan, bagi siapa yang hidup pada penuh sebulan Ramadan ataupun dia sempat berada pada 10 terakhir Ramadan terlepas, maknanya dia antara orang yang melalui, merasai, menikmati Lailatul Qadar. Apa beza tiga orang? Sebut contoh. Contoh. A, B, C. Masing-masing naik bas daripada Lumut, daripada Ipoh pergi Lumut, nak pergi Lumut. A naik, B naik, C naik. A sampai, B sampai, C sampai. Tetapi sampai tiga-tiga orang ini, dia orang mendapat perkara yang berbeza. A naik bas, naik bas, dia tidur, dia sampai dalam Lumut, sampai. Tapi dia tahu tak apa berlaku dalam perjalanan, dia nampak tak apa yang dalam perjalanan, dia tak nampak lah. Tapi dia sampailah ke Lumut. B, dia naik bas, tetapi dia cuma ada tambang bas je. Dia cuma ada tambang bas, tetapi duit poket tak ada. Jadi ketika bas singgah dekat mana-mana, untuk makan ke, untuk minum ke, ada tempat-tempat menarik, boleh beli souvenir dan sebagainya, dia cuma mampu tengok, turun, tengok, tapi tak mampu beli. Ini orang yang masuk Ramadan tetapi dia tidak ada ilmu. Dia masuklah Ramadan tapi dia tak tahu Lailatul Qadar apa, kelebihan baca Quran apa, nuzul Quran apa, dia tak tahu. Jadi dia cuma begitu je lah. Dia dengarlah orang buat sambutan, tapi dia begitu je lah. Kemudian yang ketiga, orang yang dia bukan saja tidak tidur, tetapi dia juga membawa modal dalam perjalanan dia tersebut. Maka orang ini ialah orang yang menikmati perjalanan tersebut. Sama ada Ramadan. A, B, C hidup daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Tetapi di kalangan mereka ini ada yang masuk sampai habis Ramadan habis. Kemudian yang kedua dia sekadar tengok, tahu, tengok, tapi dia tak ada ilmu tentang Ramadan. Maka dia melayari macam orang biasa juga. Dan yang ketiga, orang yang menikmati Ramadan
dia sampai ke hujung, dia mempunyai ilmu-ilmu tentang Ramadan, segala-galanya disimpan elok-elok, bila Ramadan dipergunakan elok-elok, maka orang ini pastilah orang yang mendapat ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bulan yang Allah menjadikan puasa, telah menjadikan puasanya satu fardu dan qiyam di malam harinya satu tatau. Mana ada puasa dalam bulan lain yang fardu melainkan dalam bulan Ramadan. Dan berqiyamul lail pada bulan Ramadan jauh lebih afdal daripada yang selain daripada hari-hari tersebut. Bahkan siapa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu pekerjaan kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan satu fardu di bulan yang lain. Dan barang siapa menunaikan satu fardu dalam bulan Ramadan, samalah dia dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan yang lain. Ini satu tawaran yang begitu hebat. Ramadan adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu pahalanya adalah syurga. Sabar ni tuan-tuan, labun memang senang, tetapi nak praktikkannya tidak semudah yang dilabunkan. Ramadan itu adalah bulan memberikan pertolongan dan bulan Allah menambah rezeki para mukmin di dalam. Barang siapa memberi makanan berbuka puasa di dalamnya kepada seseorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberikan makanan berbuka puasa, baginya pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakan puasa itu tanpa sedikit pun berlipat. Tuan-tuan, PKP ni menjadikan kita banyak berfikir. PKP ni menjadikan kita banyak berfikir. Saya nak buat satu contoh. Kita rasa kita mulia, kita rasa kita bagus. Sebab kadang-kadang ada orang dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia rasa dia bagus. Wa ammal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah Ta'ala bagi dia rezeki, Allah Ta'ala bagi dia pangkat, Allah Ta'ala bagi dia kadang-kadang yang orang tak dapat. Dia rasa dia bagus. Betul ke tuan? Betul. Kita tengok bagaimana PKP mengajar kita. Ada orang yang hidup di miskin, biasa-biasa, rumahnya biasa. Bila PKP melanda, hilang sumber pendapatan, hilang kan. Tetapi mereka tidak pernah miss daripada makan. Kita fikir sekali biasa tuan. Jom kita fikir dua kali. Tuan-tuan, tidakkah kita merasakan bahawa mereka ini amat-amat disantuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan? Dia orang biasa-biasa. Kita mungkinlah kita rasa kita ni ada sekian luar biasa. Tetapi kita kalau kehabisan stok dan sebagainya, kita lah menghadapinya. Terpaksa pinjam sana, terpaksa pinjam sini, mengadu sana, mengadu sini. Tetapi ada orang yang dia cuma angkat tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, rumah aku tak ada apa dah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tiba-tiba hati kita tergerak untuk bagi. Mai siapa-siapa datang tergerak untuk bagi. Sekarang tuan, cuba menung balik. Siapakah yang jauh lebih mulia berbanding kita dan mereka? Allahu Rabbil Karim. Berhati-hatilah dengan perasaan-perasaan yang begini. PKP ni terlalu banyak pengajaran yang kita boleh ambil, tambah-tambah pula bila Ramadan menjelma. Bila Ramadan menjelma, plus dengan PKP, menjadikan Ramadan ini Ramadan seumpama kita pergi umrah, kita pergi haji. Lupa pasal kerja, lupa pasal lain, konsentrate sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu perkara yang jarang-jarang berlaku. Mungkin kita akan rasa lagi, mungkin tidak ada lagi peluang-peluang yang sebegini. Mungkin tak ada lagi peluang ini. Jadi peluang yang ada ni, jom kita guna sebaik-baik mungkin. Baik, seterusnya para sahabat berkata, Ya Rasulullah, tidakkah kami semua memiliki makanan berbuka puasa itu
untuk orang-orang yang berpuasa. Maka bersabda Rasulullah SAW, Allah memberikan pahala itu kepada orang yang memberikan sebutir kurma atau seteguk air atau sehirup susu. Dialah bulan yang permulaannya rahmah, pertengahannya keampunan, dan akhirnya merdeka daripada api neraka. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni dia orang susah. Sahabat Nabi dia orang susah, tetapi dalam jiwa dia pun ada satu semangat untuk memberi. Allahumma salli alaihi wasallam. Laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kaya itu ialah kaya jiwa. Kaya jiwa. Baik, jom kita hitung dalam gaji yang kita dapat dah ni, beberapa hari sebelum-sebelum ni, berapa persen kita bagi kat orang? Berapa persen kita bagi kat orang? Ada alhamdulillah, tak ada innalillah. Jangan sampai tak ada. Dan bila kita nak memberi, tolong ingat yang ni. Tolong ingat yang ni. Jangan sibuk sangat duk fikir yang jauh-jauh. Jangan sibuk sangat duk fikir yang jauh-jauh. Mulakan dengan adik-beradik dulu. Kak Lo, Abang Lo, mulakan adik-beradik dulu. Fikir adik-beradik kita, kok ada yang susah dan sebagainya. Pak Lo, Mak Lo, Kak Ngah, makcik tu, makcik ni. Oh, adik-beradik kita semua senang-senang. Pergilah balik. Yang makin dekat dengan kita, jiran-jiran kita sebelah-sebelah rumah kita. Ni kita, kadang-kadang yang jauh kita bagi. Tiba-tiba, jiran setaman kita, ada yang tak rasa pun. Rezeki yang sepatutnya dia rasa daripada hasil. Benda macam ni, kena perhati dia. Kena perhati dia dulu. Jangan duduk main seronok dengan benda jauh, benda dekat kita tinggalkan. Nah, baik. Sahabat Nabi ada jiwa macam ni. Kalau kita ada jiwa macam ni, ini jiwa besar. Ini jiwa besar kita. Alhamdulillah. Baik. Ramadan permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya merdeka daripada api neraka. Yang ni kita kena bedak je. Kita sentiasa kena ada dalam minda kita ni perkara ni, supaya jangan sampai 10 yang pertama berakhir lebih kurang, 10 yang kedua kita lalui dengan biasa-biasa. Namun ingat, dia nak sampai ke 10 yang pertama, dia kalau macam nak tangga, kena pijak tangga yang pertama dulu, baru akan sampai tangga yang kedua. Gagal di tangga yang pertama menyebabkan rosak anak tangga yang kedua. Bagaimana kita nak sampai kedua, sedangkan yang pertama itu sudah banyak cacat celah. Jadi kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Jangan pernah remeh. Barang siapa meringankan beban dari hamba sahaya, yakni pembantu-pembantu rumah, nescaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya daripada api neraka. Tuan-tuan, dulu ni saya ada kenal dengan seorang pembantu rumah, kawan-kawan. Apa cerita? Hari tu kita kata ada buah beli tu, makan kan. Jadi dia pun macam keheranan. Dia macam hairan. Kita kata, hairan apa pasal? Makan buah kan. Dia kata apa? Kalau yang majikan saya lama dulu, kalau makan buah nanti kena bayar jumlah buahnya. Tuan-tuan, jangan jadi teruk sama macam tu. Pinggan pecah, kena bayar pinggan. Oi, jangan teruk sama macam tu. Formula dia apa? Formula dia, di saat kita tak suka kepada seseorang, kita ingat kebaikan-kebaikan yang dia pernah laksanakan kepada kita. Kita ambil kebaikan-kebaikan itu, kita lupakan. Di saat ada sedikit keburukan, kita perah dia habis. Jadi tak mau. Ramadan tak mau macam ni. Nescaya Allah akan mengampuni dosanya dan memerdekakannya daripada api neraka. Berbahagialah orang-orang yang pembantu rumah, yang pembantu rumah dia rasa selesa dengan dia.
Kerana itu banyaklah yang 4 perkara di dalam bulan Ramadan. Yang ni penting. Sebagai kesimpulan yang akan kita buat ni, yang ni penting. 4 perkara dalam bulan Ramadan. 2 perkara untuk kamu menyenangkan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi untuk kamu sangat menghajati. 2 perkara yang kamu lakukan untuk menyenangkan Allah ialah mengakui dengan sesungguh-sungguhnya bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa dia? Selalu duk syahadah. Perbaharui syahadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang banyak-banyak kali. Ulang banyak-banyak kali. Bila kali terakhir kita sebut syahadah, dia main rasa? Bila? Ataupun tahun ni tak sebut apa lagi? Tak sebut apa lagi? Ingat, dalam kitab apa artinya saya mengenal Islam oleh Allahyarham Fathiyakan. Ingat, dia kata apa? Seorang Muslim, dia mesti mengucapkan perkataan syahadah ni dengan bahasa yang dia faham. Jangan kita duk sebut kita tak faham. Kita sebut dengan kepahaman dan kita rasakan benda itu hadir sungguh-sungguh dalam jiwa kita ni. Barulah syahadah itu memberi manfaat. Sehingga akhirnya di saat kita nak melakukan sesuatu, kita terasa keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak kata Allah tak ada, tapi kita terasa. Tak kenal ni cakap macam ni. Tak kenal ni buat macam ni. Maka barulah akhlak bagus, perbuatan bagus. Tak buatlah benda pelik-pelik. Yang kedua, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 benda ni bila kita buat, Allah Taala cukup suka. Pertama, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, minta ampun ni benda penting. Nabi kata apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan bagi dia daripada setiap kesusah payahan itu kesenangan, dan daripada setiap kesempitan itu kelapangan, dan diberikan rezeki daripada sumber-sumber yang dia sendiri tak terfikir. Maka ayolah kita beristighfar. Macam mana? Kita boleh sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku ni sungguh-sungguh minta ampun pada Engkau, ya Allah. Tu. Ataupun kita sebut Allahumma ghfirli zunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Nak dosa kita ni, tuan-tuan. Kita tahulah. Saya tahu dosa saya, tuan-tuan tahu dosa tuan-tuan. Ayolah kita minta ampun pada Allah sebelum Allah Ta'ala panggil kita balik. Panggil kita balik. Di saat Allah Ta'ala dah panggil kita balik, kita tak sempat nak buat apa. Jadi bulan Ramadan, kita minta ampun, Allah cukup kenal. Allah cukup kenal. Orang yang selalu minta ampun ni, dia merendahkan diri pada Allah, dia merasakan kebersalahan dia, dia merasakan susahnya dia kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan dia. Maka orang ni Allah Taala pandang cukup belas kasihan, barulah kita dapat rahmat, barulah kita dapat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi janganlah sambil istighfar, sambil tengok TV, pegang tasbih, itu astagfirullah. Itu tak apa sopan. Kita buatlah dengan cara yang penuh kesopanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian 2 perkara lagi yang kamu sangat memerlukannya, iaitu mohonlah syurga dan berlindung daripada api neraka. Itu yang kita doa tu. Tarawih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh belas kasihan Allah Taala. Macam mana? Sebagaimana doa yang kita sering ulang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulang. Tak apalah, walaupun kadang-kadang kita ulang mungkin bukan dengan kekusyukan, tetapi insya-Allah bila kita duk rajin buat, rajin baca, insya-Allah hati kita akan terdetik juga, dan
mudah-mudahan dia menjadikan kita berasa rindu, kita berasa kasih, dan kita berasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barang siapa memberi minum kepada orang-orang yang berpuasa, nescaya Allah memberi minum kepadanya daripada air kolam itu dengan satu minuman yang dia tidak merasa haus lagi sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam syurga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlu sangat untuk kita mengambil iktibar yang banyak daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku keliling-keliling kita sekarang, supaya Ramadan kita Ramadan yang begitu baik. Tuan-tuan, sempena dengan Ramadan yang berlangsung juga PKP ini, maka saya mengajak diri saya dan mengajak seluruh tuan-tuan yang mendengar ini untuk kita bersedia dengan bahan-bahan yang boleh menjadikan Ramadan itu terisi. Contohnya mungkin Al-Quran. Tak cukup dengan Al-Quran, Al-Quran terjemahan. Tak cukup dengan Quran terjemahan, tafsir Quran. Kemudian sedikit buku-buku hadis, kemudian buku-buku mengenai Ramadan, buku soal jawab tentang Ramadan. Kadang-kadang, ialah tuan-tuan, kita tahu tu tahulah, tetapi bila kita ada ilmu tentang Ramadan, kita bukan saja boleh menjadikan Ramadan itu bermakna buat kita, tetapi biarlah sahabat-sahabat kita yang belum lagi beragama Islam, kalau dia tanya tentang Ramadan, kita boleh menjawabnya sesuai dengan kita sebagai seorang Muslim. Takkan kita nak kata, oh yang ni nanti saya tanya ustaz ni. Jadi bayangkan kalau kita boleh bantu jawabnya, maka mula dia terasa tertarik untuk melihat Ramadan itu begitu bermanfaat kepada orang-orang Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, pastinya cukup sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk siri yang pertama ini. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani hari ini hari pertamanya, pastikan sampai ke hujungnya selamat, tidak cedera, jangan aksiden apa-apa pun. Pastikan nanti malam tarawih dan sebagainya persediaan telah disediakan dengan begitu baik. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani dalam PKP ini akan menjadi sejarah paling indah Ramadan kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menjadikan amalan kita itu kunci syurga buat kita sama-sama, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.